Fokus negeri di bawah bayu, pemaju digesa laksana lebih banyak projek perumahan mampu milik. Laporannya terus bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Teruskan. Ya, sahih. Pemaju perumahan dan hartanah di negeri ini digesa melaksana lebih banyak projek rumah mampu milik. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata, ini bagi menggalakkan pemilikan hartanah khususnya dalam kalangan generasi muda. Antara isu di depani sektor hartanah adalah generasi muda terus menjauhkan diri berikutan modal pendahuluan besar diperlukan untuk memasuki pasaran hartanah. Selain itu, pelaksanaan projek rumah mewah dan rumah kos rendah dalam kawasan sama kurang digemari pemaju kerana kurang mendapat sambutan pembeli dan pelabur. Justru kerajaan negeri akan mengadakan perbincangan bersama pemain industri, khususnya Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida, bagi mengenal pasti mekanisme terbaik mengatasi permasalahan tersebut. Datuk Joakim berucap demikian ketika merasmikan pembukaan Expo Hartanah Propex 2023 Syarida di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Syarida Datuk Surveyor Chua Soon Ping menggesa pelabur dan pembeli rumah pertama merebut peluang melakukan pelaburan hartanah kerana Sabah bakal mendapat manfaat pembangunan Ibu Kota Baharu Indonesia di Kalimantan. Propex 2023 berlangsung sehingga 3 September ini menawarkan pelbagai informasi hartanah. Pengamal media di Sabah menyambut baik insentif rebat rahmah pengamal media yang dilaksanakan bulan ini. Insentif berkenaan bertepatan dengan pekerjaan yang memerlukan data internet untuk menyalurkan berita. Ketika ditemui RTM di Ibu Negeri, mereka berharap insentif itu dapat diteruskan bagi meringankan beban para pengamal media. Pertamanya, inisiatif ini bagus untuk pengamal media yang banyak memberi berita mengenai Malaysia Madani kepada rakyat. Dan sebagai pengamal media, kami mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan. Lebih-lebih lagi di zaman orang bilang kegawatan ekonomi sekarang, so mungkin semua ini boleh meringankan beban kami lah. Sangat bagus, terutamanya kami sebagai pengamal media, sebab kami orang bilang setiap hari menggunakan ini internet. Jadi dengan adanya bantuan kerajaan ini serba sedikit mengurangkan kos kami untuk guna internet ni lah. Baguslah. Kalau boleh jangan bulan pertama saja. Mungkin boleh teruskan bulan-bulan seterusnya. Baguslah. Jadi kami sebagai pengamal media menyambut baik inisiatif ini. Dan kami sangat berterima kasih dengan inisiatif daripada kerajaan lah. Insentif khas tersebut merupakan hasil usaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Syarikat Telekomunikasi sebagai penghargaan kepada para pengamal media di negara ini. Lebih 10 pelatih dari Kompleks Latihan dan Pemulihan Orang Kurang Upaya OKU Kimanis dilibatkan dalam program kemahiran cuci kereta dilaksana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah. Program kerjasama rakan strategik ini julung kali diadakan dan antara usaha memperkasa kemahiran pelatih OKU. Menurut pengarah JPK Sabah Jais Asri, pihaknya juga aktif memberikan latihan asas bakery dan pengkomputeran kepada pelatih di pusat ini. Kita sangat memerlukan sokongan orang ramai kerana mereka ini perlukan sokongan oleh orang ramai untuk memberikan peluang kepada mereka. Saya menyeru kepada ibu bapa yang mempunyai OKU supaya tampil. Jangan letak sisihkan kanak-kanak OKU ataupun individu OKU dalam keluarga masing-masing. Kita akan bantu mereka dari segi penyediaan latihan yang sesuai. Mereka juga adalah aset yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di Kompleks Pemulihan OKU Kimanis Papar. Penganjuran kursus kemahiran ini diyakini berupaya meningkatkan keboleh pasaran pelatih agar mampu bersaing dalam dunia pekerjaan. We offer them lepas dorang kalau dorang okey sudah, kami boleh offer dorang pergi tempat kami kerja. Ya,
we will also monitor them lah. Kami belajar untuk membersihkan kereta untuk masa depan kami lah. Senang cari kerja kalau boleh itulah. Sebab ada untuk mencari cari rezeki lah yang senang mau dapat lah. Saya bagian tembak badan kereta boleh lah, sama sabun bodi ataupun rem lah semua. Dan senang membersih. Bagian tembak bodi juga, macam tembak air gitu, sabun tayar gitu. Belum pernah, baru belajar nih. Injin macam susah juga injin. Itu yang kami belum lagi tahu semua pelajaran dia. Paling susah kali injin lah saya tengok. Sebab saya pun baru tahu ada yang mau ditutup, ada yang mau di-cover. Kalau keluar mungkin mau kerja biasa dulu lah di tempat orang. JPKS Sabah merancang memperluas program kemahiran seumpama di daerah lain termasuk Sandakan dan Tawau dengan memeterai perjanjian persefahaman bersama rakan strategik dan akan turut merangkumi tambahan pilihan kemahiran elektif seperti tata rias kuku pada masa akan datang. Bersempena ulang tahun yang ke-36, stesen radio Tawau FM tampil mengadakan program radio di lokasi bagi menghargai pendengar setia. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk derma-dara dan rancangan mainan akal atau game show. Lebih 70 beg darah berjaya dikumpul dalam aktiviti yang mendapat kerjasama Unit Transfusi Darah Hospital Tawau dan Malaysia Relief Agency MRA. Jadi inilah saya telah katakan tadi merupakan satu hadiah pada 31 Ogos ini, hadiah daripada masyarakat kepada semangat Hari Kebangsaan kita kerana menderma darah, dan kegunaan darah ini adalah untuk membantu pesakit-pesakit ataupun mereka yang memerlukan darah atau yang kekurangan darah. Dalam pada itu, selepas lebih 3 dekad beroperasi, Tawau FM terus aktif mengorak langkah mewarnai 12 jam siarannya dengan menerbitkan rancangan keagamaan, hiburan, sukan dan budaya. Ini satu pencapaian dan satu perubahan dari masa ke semasa yang dilakukan oleh Tawau FM untuk menarik perhatian. Bukan saja benar-benar kita di daerah Tawau, tetapi juga benar-benar kita di luar daripada Tawau. Tawau FM banyak memberikan informasi yang tepat. Lagi saya suka dengan Tawau FM, saya suka dengan DJ dia yang peramah, suka memberikan maklumat yang tepatlah untuk masyarakat Tawau. Lepas tu saya suka segmen di Tawau FM ni, saya suka rentak pagi dengan kemuskilan agama. Untuk Tawau FM ni yang merupakan pendengaran terkini dan terdahulu, merupakan salah satu segmen yang orang Tawau semua dapat info. Salah satu berita, hiburan dan semasalah. Itu paling kita mudah dapat. Antara rancangan terbitan Tawau FM yang menjadi pilihan ramai pendengar, playlist pilihan Dialek Kita, Kemuliaan Al-Amin dan Hello Tawau FM. Cuti umum sambutan Hari Kebangsaan dimanfaatkan penduduk kampung Baru Petagas Putatan untuk mengadakan aktiviti sehat. Antaranya karnival memancing, gerai jualan dan aktiviti mewarna kanak-kanak yang disertai penduduk setempat. Aktiviti diadakan bertujuan mengeratkan silaturahim, semangat kerjasama dan bersatu padu dalam kalangan penduduk. Program dirasmikan Naib Presiden PKR Awang Husaini Dato' Awang Syahari. Program ini bukan sahaja menjayakan program kemerdekaan, tapi terdapat 2 unsur yang amat bermakna, iaitu kesabaran dan permuafakatan. Bagaimana kita lihat permuafakatan ini, sama ada penduduk-penduduk ini daripada beberapa lapisan politik yang berbeza kah? Agama yang berbeza kah, budaya yang berbeza kah, tapi kita dapati mereka semua bermuafakat di dalam menjayakan program pada hari ini. Karnival memancing tersebut mendapat sambutan menggalakkan dengan 85 penyertaan, manakala aktiviti mewarna dijayakan 30 kanak-kanak. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Sahih. Silakan. Baik Rita, terima kasih.